Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita dalam siri topik Tritunggal. Kita telah melihat bahawa di dalam Allah Tritunggal terdapat tiga pribadi yang berbeza, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Itulah kenyataan kedua dalam empat kenyataan yang kita bentangkan sebelum ini. Dalam kenyataan yang ketiga, dikatakan bahawa ketiga-tiga pribadi dalam Tritunggal adalah Tuhan. Allah Bapa adalah Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Setiap pribadi adalah Tuhan. Ini adalah kerana setiap pribadi memiliki satu sifat yang sama, yaitu ilahi. Allah Bapa sebagai Tuhan sudah pastinya memiliki sifat yang ilahi, seperti Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir, dan sebagainya lah. Begitu juga Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kerana itu Yesus juga memiliki semua sifat ilahi yang dimiliki oleh Allah Bapa. Roh Kudus juga adalah Tuhan dan memiliki sifat yang ilahi. Keilahian Roh Kudus dapat dibuktikan melalui kekudusannya yang sama dengan kekudusan Allah dan juga yang berkuasa. Roh Kudus juga terlibat dalam penciptaan dunia. Roh Kudus menginsafkan manusia tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Di dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34, berdusta kepada Roh Kudus adalah sama dengan berdusta kepada Allah. Dan tanpa Roh Kudus, keselamatan juga tidak lengkap, kerana Roh Kudus adalah meterai yang menjamin keselamatan kita. Amin. Maka setiap pribadi dalam Tritunggal adalah Tuhan, kerana memiliki sifat yang sama, yaitu ilahi, tidak dicipta dan adalah kekal. Maka boleh dikatakan bahawa ketiga-tiga pribadi adalah setara dan sedarjat. Yang membezakan ketiga-tiga pribadi ini adalah, sekarang poin yang keempat, peranan. Peranan. Oleh kerana ada perbezaan peranan, maka bapa bukanlah anak, anak ini bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan bapa. Itulah sebabnya dikatakan bahawa Allah itu esa dan senantiasa hadir dalam kesatuan tiga pribadi berbeza yang kekal dan setara. Bapa bukan anak dan anak bukan bapa. Ini adalah kerana wujudnya peranan yang berbeza. Sekarang saya akan jelaskan hal ini. Kita lihat peranan anak, yaitu Yesus Kristus. Apakah peranan Yesus sebagai anak Tuhan? Anak Tuhan yang telah datang menjadi anak manusia? Peranan Yesus yang pertama, Yesus melakukan kehendak Allah Bapa. Ya, perhatikan, bukan Allah yang melakukan kehendak anak, tetapi anak yang melakukan kehendak Allah Bapa. Maka jelaslah ada dua pribadi yang berbeza dan dibezakan oleh peranan. Yang kedua, Yesus peranannya diutus oleh Allah Bapa. Perhatikan, Yesus yang diutus, bukan Yesus yang mengutus Allah Bapa.
Maka sekali lagi jelaslah ada dua pribadi yang berbeza dan dibezakan oleh peranan. Dua ayat yang menjelaskan kedua-dua kebenaran ini adalah dalam Yohanes 4:34 dan Yohanes 6:38. Kita lihat Yohanes 4:34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 6:38, Yesus berkata, "Sebab aku telah turun dari syurga." Turun dari mana? Turun dari syurga, berasal dari syurga lah. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Perhatikan Yesus berkata dalam kedua-dua ayat ini, Dialah yang melakukan kehendak Allah Bapa dan Dialah yang diutus oleh Allah Bapa. Kalau Yesus yang diutus dan Yesus yang melakukan kehendak Allah Bapa, bukankah itu menunjukkan Yesus itu lebih rendahkah kedudukannya daripada Allah Bapa? Lebih rendah. Nah, kalau ikut amalan dunia, memang itu adalah benar. Yang diutus dan yang melakukan perintah yang diarahkan pihak atas sana sememangnya adalah lebih rendah kedudukannya daripada yang mengutus dan memerintah. Tetapi dalam Tritunggal tidak demikian. Walaupun peranan Yesus adalah yang diutus dan Yesus yang melakukan kehendak Allah Bapa, ini sedikit pun tidak merendahkan kedudukan Yesus sebagai Tuhan. Kenapa begitu? Sebab sifat Yesus sebagai Tuhan tidak akan berubah. Yesus tetap adalah Tuhan. Yesus adalah sama, yaitu sifatnya yang Tuhan itu adalah sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak akan berubah. Amin. Maka satu perkara yang sangat penting yang harus kita ingat. Ingat tentang sifat dan peranan. Walaupun peranan Yesus adalah untuk melakukan kehendak Allah dan Yesus itu diutus, hal itu tidak sedikit pun merendahkan kedudukan Yesus atau membuatnya lebih rendah dari Allah Bapa. Ini adalah karena sifat Yesus sebagai Tuhan tetap tidak berubah. Yesus tetap adalah Tuhan dalam sifatnya. Nah, kita lihat satu lagi peranan Yesus. Ayat yang yaitu Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah petikannya dalam Filipi 2 ayat 6 hingga ke 8. Yesus itu dikatakan di sini yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Perhatikan Yesus itu adalah setara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Maka perhatikan peranan Yesus di sini. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Yesuslah yang taat kepada Allah Bapa dan Yesuslah yang mati. Bukan Allah Bapa yang menjadi manusia. Bukan Allah Bapa yang taat dan bukan Allah Bapa yang mati. Maka saudara sangat jelas kita lihat ada dua pribadi yang berbeza di antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dan
kedua-duanya dibezakan oleh peranan. Tetapi sifat Yesus sebagai Tuhan tetap sama dan tak pernah berubah. Dalam keadaan manusia, Yesus tetap memiliki sifat yang ilahi. Seperti mana yang dibuktikan melalui mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus Maha Tahu dan juga Yesus disembah. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya harap Anda dapat faham dan menangkap maksud sifat Yesus yang adalah Tuhan dan pada masa yang sama harus melakukan peranannya sebagai anak manusia. Ya, bermaksud kita harus faham erti sifat Yesus dan peranan Yesus, sifat dan peranannya. Kalau saudara belum berapa jelas tentang dua hal ini, saudara boleh mendengar rekaman ini sekali lagi atau dengarlah berkali-kali. Sebab dalam bahagian seterusnya kita akan lihat beberapa petikan dalam Alkitab yang sepertinya menunjukkan bahawa Yesus bukan Tuhan atau ayat-ayat Alkitab yang telah dipakai untuk menyangkal ketuhanan Yesus. Itu yang akan kita lihat dalam edisi yang selepas ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Allah Bapa yang maha tinggi dan maha kuasa, segala puji, hormat dan sembah kami naikkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 145 dari ayat 18 hingga 21. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namamu, memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, kasih setiamu, dan pertolongan-Mu yang sentiasa tepat pada waktunya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda sekalian. Amin.